أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Hazim Raslin, Memetik 054-885 daripada Ijazah Sarjana Muda semester 3, Ijazah Sarjana Muda Syariah semester 3. InsyaAllah saya mewakili kumpulan saya untuk menerangkan mengenai dengan Al-Ma' wal-Jari. Kami menggunakan kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah untuk memahami dan mendalami tentang perbahasan Al-Ma' wal-Jari. Dan kami ambil perbahasan ini di dalam kitab tersebut. Al-Ma' wal-Jari. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ma' wal-Jari? Al-Ma' wal-Jari adalah suatu air yang mengalir. Mengalir yang mana? Mengalir daripada satu tempat yang tinggi kepada satu tempat yang rendah, atau mengalir daripada satu tempat yang rata kepada satu tempat yang rata lain. Yakni air yang mengalir itu daripada satu tempat kepada satu tempat. Hukum penggunaan Al-Ma' wal-Jari telah dibahaskan sebelum ini. Akan tetapi yang ini dibahaskan di dalam ini adalah bagaimana sekiranya terjatuh najis ke dalam Al-Ma' wal-Jari. Di sini melihat kepada dua aspek. Yang pertama iaitu Al-Ma' wal-Jari itu sampai 2 kolah atau lebih. Yang kedua, Al-Ma' wal-Jari ini kurang daripada 2 kolah. Okey. Yang pertama adalah Al-Ma' wal-Jari ini sampai 2 kolah, yakni sekiranya jatuh didatangi dengan Al-Ma' wal-Jari ini, didatanginya najis, maka ditengok kepada 3 aspek, iaitu bau, rasa dan warna. Sekiranya air yang sampai 2 kolah tersebut, iaitu air mengalir tersebut sampai 2 kolah, sekiranya tidak berubah daripada 3 aspek tersebut, tidak berubah daripada warna, rasa dan bau, maka dihukumkan air tersebut sebagai suci. Akan tetapi sekiranya berubah 3 aspek tersebut, sekiranya Al-Ma' wal-Jari yang sampai 2 kolah berubah antara salah satu aspek tersebut, iaitu berubah warna, ataupun berubah rasa, ataupun berubah bau, maka air tersebut dikira sebagai air mutanajis. Seterusnya, air yang kurang daripada air Al-Ma' wal-Jari yang kurang daripada 2 kolah. Ini sebagai contoh, air parit yang kecil yang mengalir, maka air tersebut tidak sampai tahap 2 kolah. Sekiranya air jatuh ke dalam sekiranya jatuh najis ke dalam air tersebut, maka air tersebut menjadi mutanajis. Seterusnya pembahasan mengenai sekiranya najis itu terhenti di celah-celah batu. Sekiranya Al-Ma' wal-Jari, sekiranya najis itu terjatuh ke dalam Al-Ma' wal-Jari yang kurang daripada 2 kolah, sekiranya ini najis itu berhenti di celah-celah batu, maka air yang sebelum melepasi najis yang tersekat tersebut dikira sebagai suci. Akan tetapi air yang melepasi najis yang tersekat pada celahan tersebut, air tersebut dikira sebagai air mutanajis. Okey. Cara untuk menyucikan air yang melepasi najis tersebut adalah air yang mengalir tersebut perlulah berhimpun di suatu tempat dan menjadikan ia cukup 2 kolah. Dengan arti apabila cukup 2 kolah, maka air tersebut dikira sebagai air yang suci. Sebab kita memperbanyakkan air tersebut sampai dia mencapai tahap cukup 2 kolah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, insyaAllah seterusnya saya akan membicarakan mengenai Al-Ma' Al-Jari yang diperbahaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Di dalam kitab I'anatul Talibin pada muka surat 108 dan 109, pengarang mendatangkan pandangan mengenai dengan adakah air yang kurang dari 2 kolah itu dikatakan suci ataupun tidak. Okey. Yang pertama, dan telah memilih kebanyakan daripada imam mazhab Maliki, iaitu sesungguhnya air yang tidak berubah adalah air mutlak maupun ia itu adalah sedikit. Maksud di sini adalah mazhab Maliki berpendapat, dalam kebanyakan ulama dalam mazhab Maliki berpendapat sekiranya air yang mengalir itu kurang daripada 2 kolah dan tidak berubah 3 aspek yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu bau, rasa dan warna, maka air itu dikirakan sebagai air mutlak. Seterusnya, pengarang mendatangkan air yang mutanajis dapat disucikan dengan mencapai 2 kolah walaupun dengan air yang mutanajis. Seterusnya, dalam kitab pengarang mendatangkan mengenai nukilan daripada kitab Nihayatul Muhtaj, iaitu dengan dia membawa maksud tidak dikira mutanajis disebabkan sedikitnya, yakni air mengalir kerana kekuatannya dengan kedatangan atas najis tersebut. Jadi disamakan dengan menyucikan sesuatu yang najis dengan air, maka ia yang mengalir selepas najis itu suci dan tidak menyucikan. Maksud di sini di dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyatakan apabila air yang mengalir melepasi najis tersebut, yang kita bincang sebelum ini, yang najis tersekat di celah-celah batu, adakah air tersebut suci ataupun tidak. Di dalam kitab tersebut, kitab Nihayatul Muhtaj, dia menyatakan, pengarang ini mengatakan air tersebut adalah air suci, tetapi suci dan tidak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Seterusnya, penulis kitab I'anatul Talibin telah menyatakan pendapat dalam kitab At-Tuffah dan yang bermaksud dan daripada mencapai 2 kolah kedua air tersebut walaupun air itu mutanajis atau suci di satu lubang atau kolam berenang atau yang lain. Maksud di sini, air yang mutanajis digabungkan air mutanajis menjadi 2 kolah, maka air tersebut menjadi suci. Okey, itu saja perbahasan dari kitab I'anatul Talibin daripada saya. Seterusnya akan diterangkan oleh sahabat saya, Ustaz Nazhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazhan bin Muhammad Nizam, bermetrik 054628, akan memberikan terjemahan berkaitan syurut as-salah al-wudu dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi bahagian saya ialah pada muka surat 109. Jadi di sini haitsu la taghayyur bihi, di mana daripada segi mana tidak berubah dengannya, wal kathir yutahhir bi zawali taghayyurihi bi nafsihi, dan yang banyak itu menyucikan dengan menghilangkan percampurannya dengan dirinya, atau bima'in zidin alaihi, ataupun dengan air yang bertambah ke atasnya, atau naqas anhu, ataupun yang berkurang daripadanya, dan terdapat baki, yang di mana terdapat lebihan baki pada kekurangan tersebut. Walaupun kurang tapi ada baki. Wa qawluhu haitsu la taghayyur bih ay yatahhar bima dzukira, iaitu disucikan dengan apa yang tersebut ini. Haitsu lam yujad fihi taghayyur la hissan wala taqdira, daripada segi mana tidak terdapat padanya perubahan, bukan perubahan yang
secara hissi, yang nampak, ataupun yang nampak, ataupun yang dianggap ada takdir, yang dianggap ada takdir, ya, dianggap ada. Fa in wujida fihi zalika, sekiranya terdapat wujida, ya, terdapat padanya, terdapat apa? Terdapat tadilah suatu perkara yang kotor tadi itu, ataupun suatu perkara najis itu, fihi zalika lam yathur, maka padanya tidak suci lah. Qadu wal kathiyat yathur bi zawali taghayyuri, dan yang banyak itu menyucikan dengan menghilangkan campurannya, ay al-hissi wa at-taqdiri, iaitu sesuatu yang dinisbahkan, sesuatu itu secara jelas ataupun secara anggapan bahawa benda itu ada berdasarkan kepada mungkin kesan jejaknya. Qalu bi nafsihi ay la bindimam syai'un ilaihi, bindimam tidak ada percampuran sesuatu kepadanya, ka'anzala bitulil muksi, seolah-olah ia zala ni hilanglah dengan panjangnya tadilah, peredaran itu. Wa quluhu bima'in zidin alaih, ataupun air yang bertambah ke atasnya, aizala taghayyur, iaitu hilang perubahan, bima ma'in al-bidai'i, iaitu dengan gabungan ataupun percampuran air kepadanya, walau kana mutanajjisan aw musta'malan aw ghairi dhalik la inzala bighairi dhalik, dan dia tidak akan dihilangkan dengan selain kamiski, seperti minyak wangi, khillin wa turabin, dan debu tanah, fala yathur bisyakki fi anna at-taghayyur ustutira, tersembunyi, atau zala, ataupun perubahan tersebut tersembunyi ataupun hilang. Bal al-zahir annahu, tetapi di sini kita secara zahir kita menganggap bahawa dia tersembunyi. Wa qawluhu aw naqas anhu ay zawal taghayyur bima'in naqas anhu, ataupun hilanglah perubahan tersebut, berlaku campuran tersebut dengan air yang berkurang. Wa kana al-baqi qaida fil akhirah, dia mengikat pada akhir air tadi, ya, wa kana al-baqi, yang terdapat baqi ba'da naqs syai'un, selepas ada berkurangnya sesuatu daripada banyaknya tadi, dia berkurang tapi masih ada baki lagi di tempat-tempat yang berdekatan, dia belum, tapi kita menyebut bahawa dia mestilah kullataini, menghampir ataupun sampai 2 qalah, tatimah. Okey, alhamdulillah. Okey, okey, yang kedua, babu solah, surat 110. Okey, bab 110 ini. Okey, wa thaniha jariyun ma'in ala udwin, ala udwin, ya, atas anggota, ya, mengalirkan air ke atas satu anggota, maghsul, yang perlu ataupun yang dibasuh. Fala yakfi ayyamassahu al-ma', dan tak cukuplah hanya yamas bila jarian, tak bolehlah kita massa ni, menyentuh air itu tanpa mengalirkan dia. Annahu la yusamma ghaslan, kerana tidak dinamakan membasuh di sini. Okey, kita tengoklah apa yang diartikan di sini. Jaril ma'al qalu wa thaniha ay thani syurut al-wudu, sebab itu masalah itulah. Ada aduwin maghsul ay kal wajhi, seperti apa anggota yang boleh dibasuh ni? Seperti muka, seperti wal yadaini wal rijlain, dua tangan, dua belah kaki, wa kharaja bihi al mamsuh, yang boleh dikeluar daripadanya dengan terbuka lah, terbuka ra'si, fala yushtarat fihi aidan, maka tidak disyaratkan ada aliran, sekadar menyapu padanya. Itu satu kan. Qawlu fala yakfi an yamassahu al-ma', qala fil 'ubab
ومن ثم لم يجوز الغسل بالثلج والبرد. Tidak yajuz, tidak harus membasuh dengan air salji wal barad illa in dhaba wa jariya 'ala al-'adu. Okay. Qawluhu li'annahu la yusamma ghaslan ay li'anna al-massa al-mazkur la yusamma ghaslan, kerana al-massa menyapu itu disebut la yusamma, tidak dinamakan ia sebagai basuh, ma'anal ma'mur, bagaimana yang diperintahkan oleh dengannya dalam ayat yang ma'mur asy-syarifah, kemuliaan membasuh al-ghasl. Qala fi nihaya wa la yamna min 'addi hadha syarta kaunuhu ma'luma min maqul al-ghasl. Tidak dilaranglah menghaddi daripada kita mengetahukan cara ini kaunuhu ma'luman min maqul al-ghasl. Kerana qad yuradu bihi ay, kerana yang dimahukan di sini yuradu bihi ay al-ghasl ma ya'ummu an-nadhu ar-rash, ya, yang di Indonesia adalah membasuh. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Salihin bin Syed Ramlan. Dan insya-Allah saya akan membincangkan atau mudzakarah berkaitan tentang tajuk milhul ma'i. Ini air garam, air laut yang dicampur dengan garam. Air, adakah perbahasan adalah membincangkan adakah air itu masih mutaghayyir ataupun masih mutlak sekiranya air itu dicampurkan dengan garam. Jadi insya-Allah saya akan membahaskan berkaitan yang diambil daripada rujukan naqalan kitab I'anah Hasyah I'anatul Talibin di Bisyarah Fathul Mu'in. Jadi insya-Allah matan di sini menunjukkan saya ambil petikannya adalah la yasihhu wa la yahillu, yang tidak sah raf'al hadatha ay al-amru i'tibariyul al-qa'imu bil a'dha'i. Raf'al hadas, tidak sah mengangkat hadas, yakni hadas, raf'al hadas itu adalah amru i'tibari, perkara yang amru i'tibari, bukan benda yang wujud yang dapat dilihat dengan mata dengan anggota panca indera yang lima, bil a'dha, yang mana dia ada pada anggota badan. Al-mani'u bil a'dha al-mani'i sihhatus salati haitsu la murakhas, kerana ia menjadi penghalang daripada seorang itu sah melakukan solat. Sekira-kira maknanya dia ini bukan orang yang diberi keringanan. Awil man'al mutarattib ala dhalik, ataupun perkara yang menghalang daripada melakukan perkara tersebut. La asgharu wa huwa ma aujabul wudu, maknanya bukan tidak sah juga seorang itu mengangkat hadas pada hadas kecil, mana hadas kecil ini adalah perkara yang dihilangkan hadas kecil dengan mengambil wudu. Walal akbaru, dan tidak pada hadas besar, wa huwa hadatul haid, hadas ketika dia haid dan nifas. Walal awsat, wa huwa hadatul janabati wal wiladati, wa fi ma'nahu al-maut. Dan pada hadas di antara keduanya, hadas besar dan kecil, yakni hadas pertengahan, yang mana hadas daripada hadas nabah dan wiladah beranak, wa fi ma'nahu al-maut, dan pada makna keduanya itu adalah maut. Walal izalatun najasah, dan tidak sah izalah najasah, menghilangkan najis itu al-mustaqdarul al-mani'u sihhatus salat haitsu la muraqqas, kerana ia adalah perkara yang jijik. Najis itu adalah perkara yang menjijikkan, yang menghalang daripada seorang itu sah yang solat. Atau makna awal makna mausuf bihi al-mahal al-muhil, dengan makna al-mausuf bihi al-mahal al-mulaqi la'ini min dhalik ma'a rutubah. Kerana sahnya solat di mana dia tidak diberi rukhsah, atau makna yang disifatkan dengan perkara halal yang bertemu dengan ain daripada perkara tersebut, yakni daripada najis. Lal mukhaffafa, najis, hal keadaan najis itu adalah najis yang lembab. Lal mukhaffafu wa huwa bawlu sibbi, walal mughalladu wa huwa najasatul kalbi wal khinzir. Dan najis mukhaffafah tidak dapat menghilangkan najis mukhaffafah seperti baulus sibbi, yakni air kencing budak kecil lelaki yang mana tidak sampai 2 tahun dan minum susu ibunya 3 kali kekenyangan. Walal mughallaz,
dan tidak boleh menghilangkan najis dengan najis mughalazah itu. Mana najis mughalazah itu antaranya adalah najis anjing dan khinzir. Walal mutawassit wa ma adahuma, yang selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Kemudian najasi daripada perkara najis-najis yang mana mutawassit itu tidak dapat dihilangkan, awal wasfi yang bersifat nasyi, sifat yang memindahkan an mulaqatiha, daripada bertemunya najis itu, seperti kama marra wala taharatu lisulusi wala masnunah, dan seperti yang disebutkan sebelum ini, dan tidak juga jadi taharah menyucikan itu tidak sah bersuci bagi orang yang sulsul baul dan pada perkara yang sunat. Illa bi, mana awal-awal tadi tidak boleh seorang mengangkat hadas dan tidak dapat menghilangkan najis, melainkan illa bima'in mutlaqin walau dhannan 'inda al-istibah, walaupun air mutlak bertemu secara zon pada sisi keraguan. Wa huwa yusamma, dinamakan air itu bila qaidin lazim 'inda al-alim, tanpa qaid yang lazim di sisi orang yang alim dengan keadaannya itu, bihalihi ala ayyi sifatin kana min asli al-khuluq wa dhalika kama al-bahri wa in kana mutaghayyir at-ta'mi wa ma yan'aqilu minhu al-milhu wa yanhilu ilayhi al-bardu wa mustahalaku fihi khalitun lam yusallibhu ismu al-ma' wal mutarashshihu min al-ma'i at-tuhuri al-mughli wa ma jama'a min nadan wal mutaghayyiru bimujawir aw bima la ghanna anhu wa ma'u zamzam. Dan yang demikian seperti air laut walaupun berubah pada rasa, dan yang bercampur dengan garam. Di sini menyebutkan bahawa air sekiranya bercampur dengan garam. Di sebahagian kitab lain menyebutkan bahawa garam di sini adalah bermaksud pada garam yang bercampur dengan garam ni ada dua jawab, garam jibil dan garam milhul jabali, milhul ma'i. Sekiranya bercampur dengan milhul ma'i, maka para ulama mengatakan bahawa ianya sah, ianya masih digunakan, tidak dikatakan sebagai air yang mutaghayyir kerana ia bersumber daripada garam milhul ma', daripada garam laut. Berbeza dengan garam daripada bukit, maka ia akan menjadi mutaghayyir yang menyebabkan air itu tidak boleh lagi untuk digunakan untuk mengangkat hadas dan tidak boleh lagi untuk menghilangkan najasah. Jadi itu sahaja yang disebutkan dalam kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.